Siap. Kalau kitab saya buku surat 15. Kitab Ustaz saya tak tahulah sama ke tak. Apa Nombor dia? baik 13. Apa dia? Mu'ananun eh? Betul. Ha. Kata Syekh Nazim, mu'an'anun ka'an sa'idi an karam wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam. Tu. Jadi kita nak bicara masalah apa ni akan datang ni? Nak bicara masalah hadis mu'an'an. Akan datang ni cerita hadis mu'an'an ni apa dia? Jadi hadis mu'an'an ni hadis yang kita kata yang diriwayatkan dengan lafaz an. Nak tulis sama-sama boleh lah. Nanti depan tu ada juga. Jadi bila sebut hadis mu'an'an dia apa? Hadis mu'an'an ialah hadis yang diriwayatkan dengan lafaz an. An Abi Hurairah, an Sa'id, atau an. Tu. Dan start pada an tu, dia panggil hadis mu'an'an. Dia kata, mu'an'anun, bermula hadis mu'an'an. Ka'inun adalah ya, ka'an Sa'idin. Seperti lafaz an Sa'idin. An Karam. Daripada an Karam. Daripada nama orang tu. Daripada Karam. Itu hadis mu'an'an. Kemudian hadis kedua pula, dia punya syair lagi wa mubhamun, dan hadis mubham. Hadis mubham ni hadis yang tidak disebutkan padanya nama rawi. Tu hadis mubham. Depan tu ada wa mubhamun, dan bermula hadis mubham. Khabar ialah barang, ialah hadis yang sabitlah padanya pada hadis tu rawin. Sabit padanya rawi tu, dia tak kena. Jadi ni, wa mubhamun, dan bermula hadis mubham tu lam yusam. Ialah ma lam yusam. Hadis yang tidak disebutkan fihi. Dasar asal gini, kat ini. Wa mubhamun, ma ialah barang, ialah hadis. Hadis mana? Lam yusam, dia kena ambil belakang dulu. Hadis mubham itu ialah ma ialah hadis. Ma tu hadis Hadis mana? Lam yusam, yang tidak disebutkan akan dia akan ma. Tak kena. Yang tidak disebutkan padanya pada ma tu, tak disebut rawin akan rawi. Apa kena? Dia kena susun balik tu. Syair dia payah. Wa mubham tu mubtada, ma tu khabar. Lam yusam tu dia panggil silah. Fihi tu rujuk pada ma, aid dia. Rawin tu jadi fa'il, naib fa'il pada kata yusam. Kalau macam pondok itu, bermula hadis mubham itu ialah barang, ialah hadis. Ma tu hadis Hadis mana? Lam yusam. Ambil yang depan sikit. Yang tidak disebutkan. Lepas tu patah balik belakang. Lam yusam fihi rawin. Yang tidak disebutkan padanya, pada ma, kepada hadis tu, tak disebut apa? Rawin akan rawi. Mudah-mudahan kata hadis mubham, hadis yang tidak disebutkan padanya nama rawi. Dia tak disebut nama rawi. Nanti akan datang dia disebut dalam syarah tengok. Tengok dalam syarah pula. Jadi matan. Dah faham lah matan tu. Tapi syarah ni dia bagai dia. Dia tak mau main sangat. Mu'an'anun. Baca lagu mana mu'an'anun tu? Bifat'il ainaini. Hal kauni, hal keadaan mu'an'anun tu
Ba tu tak mazhar jadi hal. Hal keadaan mu'an tu makru'an bi fathil ainaini. Difathahkan akan dua ain. Ainaini dengan mana? Dua ain. Mu'an. Fathahkan akan ain. Mu'an, anun. Ain dua ain tu dia difathahkan. Mu'an, anun. Nampak tak? Apa dia ta'rif mu'an an? Huwa. Khabar Mu'an anun tu mubtada. Huwal hadith tu khabar. Nampak tu Abdul Rahman tengok parti. Kamu Abdul Rahman nak menikah tak ingat dah nak mengaji ni. Ramai Agak lepas nikah ni ngaji lagi man. Tengok. Semangat ya alhamdulillah. Huwal hadisul lazi. Apa dia hadis mu'an? Ni takrif dia. Mu'an tu ialah huwal hadisu. Ialah hadis. Hadis mana? Al-lazi. Nak baca ruwiya ke rawah? Ruwiya. Al-lazi ruwiya bilafzi an. Ialah hadis al-lazi ruwiya. Hadis yang diriwayat akan dia, akan al-lazi tu, akan hadis tu. Hadis yang diriwayat akan hadis tu bilafzi an, dengan lafaz an. Idafat lafaz pada an tu idafat lil bayan. Ni kalau nak main nahwu sungguh dengan takdir tu. Bilafzi huwa an, dengan lafaz yang ialah an. Idafat lil bayan. Ajaran maksudnya apa? Hadis mu'an hadis yang diriwayatkan akan hadis itu dengan lafaz an. Tapi kena ingat, min ghairi. Min tu takluk pada ruwiyah. Diriwayat tadi tu diriwayat min ghairi bayanin, daripada ketiadaan menerang, daripada ketiadaan menyata. Daripada ketiadaan menerang, menyata, litahdisi, bagi cerita. Tahdis apa maksud tahdis? Tahdis ni kalau dobek dululah. Tulis itu. Tahdis dengan mana? Bi'ayyakula haddasana. Apa saya tulis payah ni. Apa maksud tahdis? Tahdis tu dengan mana apa? Saya tulis siap lah. Tahdis. Apa maksud tahdis? Tahdis. Apa tu? Ai. Bi'ayyakula. Haddasana. Tu tahdis. Istilah tahdis tu maksudnya haddasana. Lepas tu kita tu awil ikhbari. Ikhbar apa ikhbar?
Al-akhbari ke al-ikhbar. Nanti khabar tu lah. Al-ikhbar ya. Ai. Apa maksud ikhbar? Bi ayakula. Akhbarona. Atau ikhbar satu lagi. Was-sama'i. As-sama'. As-sama' ai. Apa sama'? Ha. Bi ayakula sami'tu. Ha tu. Ha tulis. Itu masuk kata as-sama' al-ikhbar dengan at-tahdis. Itu istilah. At-tahdis ai bi ayyakula haddasana. Dengan bahasa berkatalah seorang tu haddasana. Ada kita ada hadis kan haddasana Ismail, haddasana tu. Itu tahdis. Menceritakan. Sama maksud akhbaruna. Al-ikhbar macam mana? Bi ayyakula. Dengan bahasa katalah ia akhbarana. Telah mengkhabarlah oleh kami. Telah mengkhabarlah akan kami. Telah mengkhabarlah oleh kami. Tu. Itu ikhbar tu akhbaruna. Kemudian as-sama' ai bi ayyakula sami'tu. Dengan bahawasanya katalah ya seorang sami'tu. Katalah ya seorang rawi aku telah mendengar sami'tu. Nampak tak? Sampai situ. Dah habis tulis dah. Kat ini. Lagi sikit. Cepat sikit. Kalau tak tulis tu tak faham. Saya malah nak bagi tahu je tapi tulislah senang. Baik. Habis dah semua ajar Rona. Belum. Habis lagi. Dah air je lah. Bismillah. Sudah. Dah. Yang lain habis dah Ada je kepi lelaki habis dah Okey. Keluar. Baik. Itu yang dikatakan daripada ketiadaan menyatakan bagi tahdis. Maksudnya apa? Maksudnya dengan semata-mata dia sebut an saja. Dia tak sebut hadasana, tak ada sebut akhbarona, tak ada sami'na pun tak ada, sami'tu pun tak ada. Itu maksudnya. Ini. Dia hanya semata-mata sebut an saja. An Sa'idin. Dia tak sebut. Haddasana dia tak sebut. Sami'na pun tak ada. Sami'tu pun tak ada. Akhbarona pun tak ada. Ini tak sebut.
Baik. Kemudian dia kata wa'an karamin. Apa pula? Selangkah. Waqtafa an-nazimu an ta'rifi bil misali faqala. Waqtafa. Memadailah an-nazimu oleh orang yang membuat nazim, buat nazam. Nazam tu syair lah. Memadailah oleh orang yang membuat syair. Memadai apa? An ta'rifi, daripada ta'rifnya. Daripada ta'rif mu'an'an tu. Hi tu rujuk pada an'an, mu'an'an. Memadailah oleh orang yang membuat tukang syair tadi daripada mentakrifkan, daripada mentakrifnya apa? Nya mu'an'an tadi tu. Takrif dengan apa? Bil misali, dengan contoh. Dia buat takrif tu dengan contoh kat ini, bukan dengan takrif sendiri. Dengan contoh je. Apa dia kata? Faqala, maka berkatalah ia nazim, ka'an sa'idi wa an karam. Tu ya. Seperti an sa'id dan an karam. Dia ambil lafaz contoh an karam, an sa'id. Habis. Kemudian dia kata wa hukmuhu 'indal jumhuri al-ittisalu bi syartaini. Dan bermula hukumnya, hukum hadis mu'an'an tu. Apa hukumnya? Hukumnya 'indal jumhuri, di sisi jumhur, di sisi majoriti ulama hadis. Jumhur al-jumhur al-muhaddisin. Tulis Abdul Rahman. Jumhur di sini ini jumhur muhaddisin. Majoriti ulama muhaddisin. Apa hukum hadis mu'an'an ni? Hukumnya apa? Dia kata khabar al-ittisalu bi syartaini. Al-ittisalu ialah hadis yang muttasil. Tulis itu. Al-ittisal ay hadisun muttasil. Ialah hadis yang berhubung tapi bisyartaini, dengan dua syarat. Mana dua syarat tu? Hukum hadis mu'an'an tu. Dia mestilah hadis tu berhubung, hadis muttasil, tapi dia berhubung tu dengan dua syarat. Mana? Yang pertama, salamati mu'an. Macam mana tu? Mu'an'inihi. Salamatun. Tak kena. Betul lah. Salamatu mu'an'inihi. Bukan salamatu kan salamati. Boleh-boleh juga kan salamatu, tapi kan takdirlah ahaduhuma salamatu boleh juga. Kalau macam salamati boleh, tapi nak jadi badal. Badal pada kata syarta ini. Salamati mu'an'anihi. Mu'an'inihi. Yang pertamanya mestilah sejahtera oleh rawi yang meriwayatkan akan lafaz an. Tulis itu. Sejahteralah oleh perawi yang meriwayatkan akan lafaz an. Sejahtera apa? Itu rujuk pada hadis mu'an'an. Sejahteralah oleh orang yang meriwayatkan bagi hadis mu'an'an tu, sejahtera apa? Selamat apa?
anit tadlisi, daripada tadlis. Tadlis ni tulis. Tadlis ni menyembunyikan guru. Dia tak sebut nama guru dia. Tu tadlis. Sembunyikan akan nama guru. Jadi nak hadis mu'an tu dia ada syarat. Mesti dia selamat daripada nak meriwayatkan kalimah tu daripada tadlis. Bila sebut tadlis kat ini, bila sebut hadis mudallas, hadis tadlis, maksudnya hadis tu dia tidak sebutkan akan nama guru dia. Dia tak ambil nama perawi dia. Dia terus. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, wasubuti mulaqati lima rawa anhu bi'an indal Bukhari. Ini kedua. Syarat kedua. Sabitlah oleh berjumpa sabit pasti mulaqati. Mulaqatihi tu kan, kitab tu apa? Mulaqati ke mulaqatihi? Mulaqatihi. Hi tu kan ada. Mulaqati mu'an. Dia ambil jaga. Sabit pastikan, memastikan oleh berjumpanya mu'an tadi liman bagi mereka. Mereka tu apa? Tulis guru. Liman tu guru. Jadi mesti pastikan berjumpanya rawi tadi. Itu boleh rujuk kata rawi dengan mu'an pun boleh juga. Nak sedap? Sabit ini pastikan, memastikan berjumpanya rawi tadi liman bagi guru. Guru mana? Rawa anhu bi'an. Yang meriwayatlah ruwiyah ke rawa ni? Yang meriwayatlah ia mu'an tadi tu anhu anman. Yang meriwayatlah ia rawi daripadanya, daripada man. Man tu guru lah. Meriwayat tadi dengan lafaz an. Di sisi siapa tu? Indal Bukhari. Di sisi Imam Bukhari. Jadi syarat ni tetap bagi di sisi Imam Bukhari. Tu. Maksudnya tetap bertemu rawi tadi, dia meriwayatkan an tadi dengan orang yang yang mengambil daripada di sisi Imam Bukhari.
Kalau sisi Imam Bukhari, nak kata hadis mu'annan tu, syarat dia, mestilah orang tu ambil daripada mestilah dia tetap bertemu perawi tu dengan guru dia. Dengan lafa'an tu. Itu maksud dia. Dia tak dapat tidak di sisi Imam Bukhari, nak kata hadis mu'annan tu, dia mestilah bertemu perawi tu dengan bagi guru dia. Kalau tak bertemu, tak bagi hadis mu'annan. Atau kemudian dia kata pula, waqtafa muslimun ani syarti sani bi subuti kaunihima fi asrin wahid. Ini Imam Muslim lah. Dan mencukupilah, memadailah oleh Imam Muslim ani syarti sani antu alil matruk, daripada meninggalkan syarat yang kedua, antu alil matruk. Sebab apa dia meninggalkan syarat kedua tu? Kalau Imam Bukhari tak, dia kena jumpa guru tu juga. Kalau Imam Muslim, dia meninggalkan daripada syarat kedua, antu alil matruk. Memadailah oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim, daripada meninggalkan syarat yang kedua. Nampak tak? Anil matruk. Yang terjemah daripada syarat kedua. Ini daripada meninggalkan syarat kedua. Memadai apa? Bisubuti kaunihima. Dengan menyabitkan keadaan kedua-duanya. Kedua-duanya apa? Iaitu rawi dan guru dia tadilah. Ataupun dengan menyabitkan keadaan kedua-duanya, mu'an'an dengan waman ruwiya anhu tu. Tu. Daripada perawi dan juga guru dia tu, fi asrin wahidin, dalam satu masa. Sebab apa? Imam Muslim ni, dia tak syarat kata syarat kedua tu tak ada pun tak apa. Sebab apa? Sebab lazim dah bila anak murid dengan guru tu dia berjumpa dah. Kalau Imam Bukhari tak boleh. Dia kena berjumpa juga. Tengok contoh macam mana. Wa misluhu, dan bermula seumpamanya sebagaimana hadis mu'an'an. Al hadisu al mu'annani. Dengan iaitu hadis mu'an'an. Mu'annani itu mana hadis mu'an'an lah. Wa huwa, dan bermula ia al hadisu al mu'annan. Al mu'annani. Wa huwa, bermula ia hadis mu'annani itu, ma ruya bilafzi anna kahaddasana fulanun anna fulanan qala kaza. Tengok. Ialah hadis yang diriwayatkan yang akan atau hadis bilafzi anna, dengan lafaz anna kahaddasana. Tu lafaz tu. Lafaz anna seperti haddasana, menceritakan kami oleh si fulan. Kahaddasana fulanun. Ataupun anna fulanan, ataupun dikatakan akan sesungguhnya fulan itu qala, berkatalah ia fulan kaza, demikian. Itu dipanggil, ini lafaz mu'annan, bukan lafa'an. Dia hadis mu'an'an dengan mu'annan nak sama lebih kurang ajaran dengan kat ini. Kalau hadis mu'an'an, itu takrif dia macam mana? Hadis yang diriwayat dengan lafa'an. Kalau hadis al-mu'annan,
hadis yang diriwayat dengan lafaz anna. Dengan lafaz anna. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang tanya hadis apa tu? Dia panggil hadis muannani. Muannan. Kalau an Abi Hurairah, orang tanya hadis apa? Hadis apa? Hadis mu'an-an. Kalau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil hadis mu'annan. Contoh yang mana? Kahaddatsana fulanu anna fulanan. Tu anna tu. Seperti menceritalah akan kami oleh fulan, mencerita akan sesungguhnya fulan itu qala kaza. Habis. Wa mubahamun. Ini wa hadisun mubahamun. Hadis mubaham lah. Tu dah habis tadi Masalah an habis. Kita masuk mubaham pula. Wa hadis mubaham, hal keadaan hadis mubaham tu minal hadisi, daripada hadis, ai hadduhu, ialah takrif baginya, hadun mana takrif, tulis situ. Had mana takrif. Wa mubahamun minal hadisi, hal keadaan mubaham tu setengah daripada hadis. Mubaham tu dikatakan sebahagian daripada hadis. Mili tabi'in kat ini mili tabi'in, sebahagian setengah. Wa mubahamun minal hadisi, dan bermula hadis mubaham itu, hal keadaan hadis mubaham itu sebahagian daripada hadis. Dia masuk dalam hadis juga. Tapi hadis tu tak dia tidak menyebut akan rawi. Dia tak sebut nama rawi. Tengok macam mana. Hadduhu, bermula takrifnya, takrif hadis mubaham. Apa takrifnya? Huwa ma ai hadisun. Dapat tak? Ma tu, ma dia panggil ma nakirah mausufah. Bukan ma mausul. Ajarana. Dia panggil ma mausul boleh juga. Sebab ma tu terkena pada hadis. Hadis mana? Fihi, yang sabitlah padanya, pada ma tu, rawin. Ini lam yusamma rawin, yang tak disebutkan akan seorang rawi. Habis. Semua banyak lagi tak? Sebanyak lagi tu. Tengok. Jadi hadis yang sabitlah pada ma, pada hadis itu, rawin yang tak disebutkan akan rawi. Apa maksud? La yusamma, ai lam yuzkar bismihi, tidak disebutkan dengan namanya, nama rawi. Tidak disebutkan dengan namanya, nama rawi. Atau bal ubahima, bal ubahima, mari jaga, bahkan diibhamkan akan dia, akan rawi tadi, wa ukhfiya, diibham ni disamarkan. Ibham ni asal masuk samaran, disamar, dikelirukan, ataupun disamarkan.
Wa ukhfiya, dan disembunyikan akan dia akan rawi. Jadi diibhamkan dan juga disembunyikan rawi. Apa dia? Sawaun, ni nak takmim bagi la yusamma. Macam mana yang tak disebutkan nama dia tu? Sawaun kana rajulan aw imra'atan fil matni awil isnadi. Sama adalah ia rawi lam yusamma tu, ataupun rawi mubham tu. Sama adalah ia rawi mubham tadi tu, perawi yang mubham tadi, rajulan aw imra'atan, tak kira laki-laki ke atau perempuan, fil matni awil isnad, pada matan hadis ataupun isnad atau musnad hadis. Tak kira. Sama ada laki-laki ke perempuan ke pada matan ataupun pada sanad hadis. Itu maksudnya. Itu maksud kata dia tak sebut nama tadi tu pada dalam matan hadis ataupun sanad hadis tu tak sebut nama dia. Baik. Lagu mana contoh misalnya? Misaluhu fil matni. Bermula misalnya, misal hadis mubham fil matni, di dalam matan hadis tu. Lagu mana tengok ni? Hadis mubham ni. Hadisu Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Dia tak sebut pun rawah apa. Ialah hadis bagi Aisyah. Bukan hadis Aisyah tu. Hadis rawahu Aisyata, tulis situ. Hadis yang meriwayat akan itu oleh Aisyah. Rawahu Aisyah tu lah. Baca ke tu? Hadis yang meriwayat akan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Meriwayat apa? Annam ra'atan. Bahawasanya perempuan sa'alatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam an ghusliha fil haidi. Ni. Sesungguhnya perempuan itu sa'alatin Nabiya, bertanyalah ia perempuan tadi, sa'alat tanya bertanyalah ia imra'ah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan tadi dia tanya pada Nabi. Tapi hadis ni hadis mubham ni. Sebab tak tahu siapa perawi dia. Dia terus sebut nama Aisyah saja. Nampak tak? Jarana. Ni hadis mubham. Annam ra'atan sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perempuan bertanyalah ia perempuan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mandi oleh perempuan tadi fil haidi, pada haid. Ini nak cerita kaifiat kaifiat mandi perempuan tadi dia adalah haid. Tengok. Yang dikatakan ghusliha, yakni kaifiyati ay kaifiyati ghusliha. Nampak Jadi seorang perempuan tadi dia bertanya kepada Nabi daripada kaifiat untuk mandi perempuan tadi itu dalam haid. Lagu mana? Qala, berkatalah ya Nabi, khuzi firsatun min miskin fatatahhari biha. Khuzi, hendak ambillah oleh engkau, wahai perempuan. Kalau khuz untuk lelaki atau kat ini, kalau khuzi ada ya tu, ya tu dia panggil ya muannas. Kalau khuz saja itu untuk mufrad, dia panggil mufrad muzakkar. Kalau khuzi dia panggil mufrad muannas, panggil fi'il amar. Tengok dia kata, khuzi
Hendak ambillah oleh engkau, wahai seorang perempuan, firsatan, akan kain perca. Firsatan ni kain perca, ataupun potongan kain. Potongan kain mana? Min miskin. Sifat pada kata firsah. Kainatan min miskin, daripada minyak atar, minyak kasturi. Nabi suruh ambil satu potongan baju ataupun kain perca tadi. Nabi suruh apa? Min miskin, daripada minyak kasturi. Ambillah kain perca tadi daripada minyak kasturi. Fatatahhari biha, maka bersucilah oleh engkau. Bersucilah oleh engkau biha ay bi firsah, dengan kain perca tadi. Fatatahhari, maka nak bersucilah oleh engkau, iaitu laki-laki. Maka nak bersucilah oleh engkau, hei wahai perempuan, seorang perempuan, fatatahhari. Dengannya biha bi firsah. Al-hadisah, baca al-hadisah. Ini tatmim al-hadisah. Hendak sempurnalah oleh engkau akan hadis. Baik, nama perempuan tadi tu siapa dia tak tahu. Tu mubaham tu. Innam ra'atan sa'alatin nabiyah. Nama siapa perempuan tu? Tu yang bagi hadis mubaham tu. Ajar Rana. Sebab kita tak tahu siapa perempuan yang tanya Nabi tu. Walaupun kita kata dia tu diriwayat oleh Aisyah. Tapi yang tanya tu siapa dia? Ni lepas tu dia nak jawab. Wasmu hazihil mar'ati. Dan bermula ini. Bermula ini apa? Hazil mar'ati tu. Wasmu hazil mar'ati, dan bermula nama bagi ini perempuan ni apa sebenarnya? Asma'u bintu Syakal ala sahihi. Nampak dah? Nama dia Asma' binti Syakali ala sahih. Ala sahih ni kita maklumlah. Jadi Arab jadi hal bagi sahibu hal yang mahzuf. Soalan kata, Aqulu zalika kaun ismi hazil mar'ati. Kaun ismi hazil mar'ati Asma'an binti Syakal. Hala kauni jariyan ala sahih. Hal keadaannya berlaku di atas pendapat yang sahih. Tu kata Syakalin ala sahih. Wal firsatu bikasil fa'i. Dan bermula firsah tu baca lagu mana? Hal keadaan firsah tu bikasil fa' dengan dikasrahkan akan fa'. Kata firsah. Wasmu hazil mar'ah tu, ini khabar. Khabar pada kata wasmu hazil mar'ati. Jauh khabar dia. Ini kita'atu ni khabar. Bermula nama bagi ini perempuan ni, Asma' binti Syakal ni, ala sahih ni, ialah kita'atun min sufin wa nahwihi. Ialah satu potongan daripada bulu dan seumpamanya seumpama bulu. Sampai situ. Wa misaluhu, dan bermula misal contohnya, contoh bagi mubaham lagi. Hal keadaan mubaham tu fil isnadi ai. Ini hal kauni sabitan fil isnad. Misalu tu khabar. Ma idza qila haddatsani Sufyanun an rajulin. Tengok. Ma iza qila. Ma tu ma mausul, iza tu iza zaidah.
sandaran yang dikatakan bagi rawi haddasani. Haddasani. Apabila katalah ia rawi kata apa? Haddasani Sufyanun an rajulin. Tak tahu siapa rajulin. Menceritalah akan daku oleh Sufyan. Hal keadaan Sufyan itu daripada rajulin. Daripada rajul. Hal keadaan itu rawiyan an rajulin daripada laki-laki. Jadi pada sanad dia rendah. Habis. Wa hukmu dan bermula hukum ni hukum mubham. Hadis mubham ni selalu ada apa? Sahih ke, hasan ke, dhaif. Dia kata wa hukmuhu dan bermula hukumnya hukum hadis mubham tu. Ad-dha'fu ila dhaif. Sebab apa ni dhaif? Iza kana fi sanadi wa lam yu'lam. Bermula hukum mubham itu ila ad-dha'fu. Lemah. Lemah tu Iza kana fi sanadi. Apabila adalah ia rawi mubham tadi pada sanad. Walam yu'lam. Padahal tidak diketahuikan akan mubham itu. Tengok. Sebab apa tu? Li'adami wurudihi fi tariqin ukhra. Kerana ketiadaan datangnya hadis itu pada perjalanan yang lain, pada jalan yang lain. Jadi tidak diketahui bagi tidak datangnya hadis itu dengan jalanan yang lain. Amma fil matni. Ni muqabil pada perkataan sanad. Dulu kan itu sanad kan? Ni matan pula. Amma fil matni ay amma iza kana fil matni. Tu. Amma fil matni amma iza kana fil matni. Adapun adalah itu matan. Amma fil matni. Adapun di dalam keadaan matan. Fala yadurruhu. Ruhu tu rujuk pada hadis. Maka tidak memberi mudaratlah ia. Maka tidak memberi mudaratlah ia. Hu akan hadis. Tu matan hadis. Dia tidak memudarat akan lafaz hadis. Habis. Wa faidatun. Terakhir. Apa faedah mengenal Nabi Muhammad tu? Wa faidatu ma'rifatihi. Dan bermula faedah mengenal hadis mubham tu. Apa faedahnya? Zawalul jahalati. Menghilangkan akan kejahilan. Itu sebagai faedah mengetahui akan hadis mubham. Bagi kat ni tu. Faedah mengenal hadis mubham tadi. Zawalul jahalati. Menghilangkan akan kejahilan. Habis itu. Kita sambung balik. Yang depan. Wa kullu ma qalla rijaluhu ala wadidduhu. Wadidduhu zakalladhi qad nazala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darin. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.